warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Dan yang paling besar nikmat adalah Allah memberi kepada kita kehidupan, di mana kehidupan ini adalah nikmat yang paling besar, di mana kita menyerahkan balik kehidupan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan kepunyaan kita. Itu yang kita nak rasai. Puji-pujian kita merasakan tadi, alhamdulillah, tu adalah dia memuji diri dia. Dia yang nak mentajalikan diri dia. Jadi dia zahirkan tadi kehidupan. Sesungguhnya yang menunjukkan dialah yang maha hidup. Kita ini tidak memiliki hidup. Kita hanya diberi hidup, dan hidup ini bukan kepunyaan kita. Kalau kita dapat faham duduk di sini, baru kita tahu seluruh hidup kita ini adalah perjalanan ataupun skrip-skrip ataupun sesuatu perbuatan-perbuatan Allah yang nak dizahirkan tentang penzahiran dirinya, pentajalian dirinya. Bukan ada yang banyak. Seluruh yang dijadikan, yang di langit dan di bumi, sekalian alam ini adalah menyatakan dirinya. Menyatakan diri siapa? Allah. Jadi kehidupan kita ni kehidupan apa? Kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan bukan milik milik Allah. Jadi itu yang kita nak rasakan. Maju depan sikit, maju depan sikit. Jadi hak kita adalah kita mengimani, meyakini kita ni tidak memiliki apa-apa. Kita meyakini, mengimani betul-betul bahawa kita tak memiliki apa-apa. Faham betul-betul ni, baru boleh kita bersyahadah, iaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kalau kita belum meyakini, masih lagi ada rasa diri kita, kita boleh ni nak tu nak ni, kita rasa kita lagi, maka kita hanya menyebut tapi belum mengimani, seperti mana yang terdahulu kita sebut. Jadi pastikan betul-betul setiap kali apa pun diri kita ni mesti pakaian kita adalah la, tidak ada. Biar pakaian kita tidak Jadi tadi kita makan apa tadi pagi tadi, Makcik? Nasi lauk. Bang? Nasi lauk apa? Gulai apa? Satu-satu sebutlah, kasih habis. Gulai apa? Gulai ayam. Yang biasa apa cakap tu susah. Bila orang suruh cakap dah nada tu dah macam tinggi dah. Adab, jaga adab. Orang tanya jawab lah, apa yang kau nak salah kau tak nak jawab. Mana betul kan adab kau ni. Bila orang bertanya, pandang muka tu kena madap orang, betul-betul jawab. Bukan muka macam bersemangat muka tu, orang bertanya macam tu benda. Jaga bila orang cakap tu, amalkan. Kau bukan budak-budak nak makin lama makin meningkat, makin matang, tahu tak? Kau nak sekolah kat mana ajar kau? Sinilah sekolah dia.
Kau nak suruh siapa aja akhlak ni tu. Ya. Bukan abah ni marah, abah ni kena tegas. Kalau dia biarkan macam ni, kamu nanti siapa yang nak tunjuk ajar? Itu cara. Ada yang lagi keras lagi, ada lagi. Ini tegas ni biasa je ni. Pandang depan. Duduk elok-elok. Hari-hari nak kena cakap. Boleh? Bila orang jawab tu nak apa, bila orang soal tu jawab betul-betul. Jelas bagi puas hati orang. Tadi pagi makan apa? Ha? Ha? Nasi gula ayam. Ngangguk sekejap lagi. Susah nak cakap. Nasi apa tadi? Nasi gula ayam. Siapa yang punya kehendak tu? Ha? Siapa punya kehendak? Allah. Jawablah. Ke kita sendiri yang nak tu? Semua susunan siapa tu? Allah. Ha? Allah. Ada susunan yang lain. Ada siapa bagi kita khabar apa-apa benda daripada satelit mana ke, Digi ke, Celcom ke, ada? Siapa yang bagi kita nak makan tadi gulai ayam tu? Siapa tadi pagi tadi? Allah. Ha? Allah. Jawab betul-betul, yakin Allah. Kita sendiri jawab tak yakin, macam mana? Dan memang Allah dah atur semua. Ke depan kita ni semua siapa yang atur? Allah. Sesaat ke depan siapa yang atur? Allah. Di belakang-belakang dulu semua yang terlepas tu siapa yang punya rancangan semua? Allah. Ha. Ada kita nak rasa ada diri kita lagi tak? Tak ada. Semuanya hak Allah. Kita je perasan. Hak Allah kita tutup, kita kata hak kita pula. Kita kata kita yang melihat, kita yang berkehendak, kita yang nak mendengar, kita yang bercakap. Kita nak tu, nak ni. Berapa lama nak kita duduk biarkan hidupan kita begitu? Berapa lama kita nak biarkan diri kita dalam kafir, kufar? Kufar ni menutupi kebenaran Allah tu, dia tu tutup. Allah yang maha melihat, dia kata dia yang melihat. Allah yang maha mendengar, dia kata dia yang mendengar. Bila kita mendengar dengan pendengaran kita, maka kita akan rugi. Sebab sebenar-benarnya yang mendengar tu adalah pendengaran dia. Masalah. Faham tak? Lihat tadi, penglihatan siapa yang bagi kita lihat? Ayat tu dah mengatakan kan? Depan siapa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa. Macam itulah, jawab betul-betul je lah. La tudrikul absar, kita tidak memiliki penglihatan, tapi wa huwa yudrikul absar, bila dia beri kita penglihatan, boleh tak kita melihat? Boleh tak? Jadi yang sekarang ni kita melihat ni dengan penglihatan siapa? Mengapa kita mengaku kita yang melihat? Apa yang mengatakan bila kita berbuat kita melihat? Ternyata bila kita rasa kita melihat, kita tak nampak Allah dahulu. Itulah bukti dia. Apa yang Mak Jin melihat sekarang? Kalau Mak Jin sekarang lihat apa? Mak Jin nampak apa? Abang, nampak apa? Kalau Mak Jin tahulah betul-betul Mak Jin tak berdia penglihatan, tapi bila Allah bagi penglihatan, Mak Jin melihat dengan penglihatan Allah. Mak Jin nampak apa kalau nampak Abah, pandang Abah? Nampak apa? Tentu nampak Allah dahulu. Tapi kalau kita tadi tak melihat dengan penglihatan Allah, kita kasih penglihatan kita terhijab. Kita akan nampak Abah, nampak apa? Kita tak nampak di sebalik Abah ni siapa yang jadikan. Faham tak? Naifan, faham? Jadi apa yang kita lihat, kalau kita melihat dengan wa huwa yudrikul absar, kita lihat dengan penglihatan Allah, sudah pasti kita akan melihat sekalian apa yang Allah jadikan. Kita akan nampak Allah. Bukan Allah tu banyak. Kita nampak semua yang jadi ini semua adalah menunjukkan nyata mubinan, iaitu Allah. Tapi kalau kita tak dapat tukarkan, kita rasa kita yang melihat, itu yang parah tu. Nampak tu. Celaru otak itu.
Selalu otak kita. Sebab pandangan kita dah nampak yang macam jadi serabut. Jadi Allah ajar kata kita melihat dah dengan penglihatan Allah. Jadi kita nampak semua yang banyak ni semua di bawah nak menunjukkan yang menyatakan Allah. Bukanlah makna kalau kita pandang kipas ni kita nampak kipas tu Allah, bukan. Tetapi kita nampak dah di sebalik kipas tu tadi adalah siapa yang menjadikan. Dia daripada bahan apa? Semuanya daripada bahan yang Allah jadi. Pokok ke elektrik ni, saluran dia ambil pada air itu Allah jadi. Tak ada satu pun bahan tu dari kepunyaan Jadi kita nampak hak Allah. Itulah dia masukkan tadi fa'ainama tuwallu fasamma. Itu nak dimahirkan. Kalau dalam kehidupan kita tak faham benda ni, tak adalah ahsanu amala yang semalam diceritakan tadi. Allah tak pandanglah kita ni sebagai orang yang melakukan ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Aku jadikan mati dan hidup pada kita ni semua Allah Ta'ala jadi supaya Allah nak uji, nak tengok siapa yang berbuat ahsanu amalan. Kan dah dibagi tahu bukan solat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah sekalian alam ni. Itu bukan dia cakap tu, itu bukan, tapi tu bukan ahsanu amalan. Ahsanu amalan tu bila kita berbuat tu semua, kita menafikan bukan kita, itu rahmat Allah. Itulah yang Allah nak tengok. Kalau kita mengaku tu bukan ahsanu amalan. Kita sekadar buat, kita nak imbalan. Itu bukan ahsanu amalan. Itu bukan kebaikan yang Allah nak tengok. Kebaikan yang Allah tengok, kau pulangkan balik. Ya Allah, ni sebab engkau, kehendak engkau. Ya Allah, aku buat sedekah. Aku boleh kiam mulai 15 tahun tak berhenti ni. Engkau yang teguhkan aku, Ya Allah. Engkau yang bagi aku kudrat. Engkau yang bagi kehendak aku tak jemu-jemu. Bukan aku, Ya Allah. Itulah Allah nak tengok tu. Nak diuji dia tengok kita itu. Kau mengaku engkau ke atau Allah? Kalau kau mengaku tu daripada Allah, itu betul. Faham tak bang? Apa tu ahsanu amalah? Cuba cerita balik. Irfan? Ahsanu amalah tu apa? Ahsanu amalah tu apa? Allah nak lihat apa? Apa yang kau ngangguk ni? Apa dia? Anak-anak apa? Kita buat puasa, kita buat zakat, kita kiam mulai 15 tahun. Itu siapa yang berbuat? Bila kita tak mengaku kita yang buat, barulah dinamakan ahsanu. Tapi kalau kita bangga diri, kita rasa kita yang apa? Orang lain ilmu dia tak tinggi. Aku 15 tahun berzikir ni tiap-tiap malam. Itu bukan ahsanu amalan. Itu amalan sombong, menunjuk-nunjuk. Itu bukan ahsanu amalan. Ahsanu amalan mesti diserahkan pada Allah, kita lupa. Bukan kita yang berbuat. Faham tak? Bukan kita yang berbuat. Kalau kita bersolat tadi, kita tak mengaku. Tadi aku nampak kau solat ni. Iya, memanglah. Tapi sebenarnya hakikatnya dialah mendirikan aku. Dia yang menyuruh aku buat gitu. Jadi dialah semua, bukan aku. Senangnya jawapannya. Tidak ada aku. La ilaha baru betul syahadat kita. Sebab kita dah mengimani ini dan juga meyakini bahawa setiap apa pun bergerak, berdiri, duduk, rukuk, diam, nafas kita turun naik, otak kita berjalan, semuanya kita tahu itu semua Allah lah yang menyusun. Amir, iaitu memerintah. Muridun, yang berkehendak. Malik, yang meraja. Maharaja, yang merajai diri kita. Dia yang menyusun setiap hidupan diri kita. Malaikat, nabi-nabi, semua siapa raja dia? Maharaja dia? Allah yang tahu. Amir dia siapa? Allah yang memerintah pada diri. Iblis pun sama. Siapa lagi? Iblis tu dapat hidup daripada siapa? Skrip dia tu daripada siapa? Untuk bawa sifat sesat tu siapa? Siapa yang bagi? Watak untuk iblis tu siapa bagi? Allah. Jadi kita nak nampak buruk tu ke nak nampak baik? Jadi kita nak nampak siapa yang bagi skrip dia buat baik buruk tu sebenarnya kita nak tahu, kita nak duduk situ. Aman tak? Aman lah, kita tak ada nyalahkan siapa-siapa. Kita tahu itu dah skrip
Dan kalau Allah suruh kita tegur lah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Kita tegur dengan cara kebenaran yang Allah Taala suruh, kemudian kita sabar. Itu tugas kita. Tugas iblis gitu. Mentajalikan sifat sesat. Malaikat mentajalikan sifat ketaatan dan tak pernah dia merasa bosan dan juga merasa jemu untuk mentaati perintah Allah. Berjuta ratus tahun pun dia tetap, kalau dia kata tadi pegang aras. Ratus juta tahun pun dia tak peduli, dia tak jemu-jemu Allah bagi. Jadi kita nak memiliki sifat tu tak jemu-jemu, merasakan yang ada hanya Allah. Daim, Allah tu sifat daim, berterusan. Kita sebut tu supaya diri kita terus berterusan meyakini dia aja yang ada. Baru boleh kita jadi ahlullah. Ahlullah ni maknanya kita jadi ahli Allah. Ahli Allah tu bermaknanya termasuklah rijalullah. Rijalullah tu ketua dia lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi belakang dia adalah Nabi Khidir. Dan seluruh nabi-nabi semua di bawah panji-panji Rasulullah, disebut rijalullah. Kerana apa? Dia sentiasa pagi, petang, siang, malam tak jemu-jemu mengingati Allah hingga lupa diri dia. Nama dia rijalullah. Bila dia gaib dengan Allah, dia gaib lah alam dia. Alam dia lah dia gaib. Tapi kalau kita tembus di situ, dia tak gaib lagi. Kita nampak nyata. Dia tu ada di tempat yang Allah Ta'ala tetapkan maqam dia di sisi Allah. Itu rijalullah. Ya, rijalullah ni kalau kita dapat jumpa, dia boleh bawa kita. Dia pegang kita, dia pegang kepala kita, dia bawa kita ke Mekah, dia bawa kita ke alam Jabarut, ke Malakut, dia boleh bawa. Dia pegang je kepala kita. Faham? Kita berada kat sini, dia boleh bawa kita. Nah, jadi kita betul-betul nyata di bawah kita. Kita bukan lagi di tempat kita. Tu. Jadi beruntung kita sebab bila kita dah didedahkan oleh Allah, mana sistem yang ni tadi, sistem yang betul-betul Allah Ta'ala punya sistem, tak budu tadi, yang kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah aku minta sistem tadi. Sistem engkau ya Allah yang aku nak ikut. Kalau bahasa kita tafsir dipanggil budu ni sembah, betul? Sembah ni maknanya kita tak faham lagi. Sembah ni maknanya seolah-olah kita sujud je lah. Pemikiran kita ni lah. Sembah tu sujud dia kan. Sebenarnya sembah tu dia punya perkataan yang lebih tepat adalah ikuti 24 jam sistem Allah. Tak ada merasa di. Itulah dan sembah. Baru kita faham. Kalau sembah sujud tu, sembah pada Allah tu sujud tu bukan. Kita tak dikupaskan, tak dipecahkan, tak dibedah siasat ayat-ayat tu. Kita kena pecah bedah siasat baru boleh kita guna dalam kehidupan kita. Faham Haji? Baru kita faham apa tu tak budu. Iyyaka na'budu. Kita nak 24 jam diri kita sentiasa di bawah sistem Allah hingga tak ada diri kita. Dia yang kontrol. Dia yang susun hidup kita. Layak tak Allah yang susun hidup kita? Layaklah, dia yang jadikan kita. Dia tahulah susun diri kita. Yang kita pergi pandai-pandai nak susun diri kita sini apa? Bila kita pandai-pandai, itu yang jadi rosak. Ini tak kena, tu tak kena. Yang baik je tahu kita boleh kena. Ifan, yang baik kita nak, yang tak baik kita protes. Mana boleh? Dia baik, buruk tetap ada. Duduk jalan apa pun, baik, buruk tetap ada. Yang penting kita jangan duduk antara kedua-dua tu. Yang pasti dia akan sampai kedua-dua. Tapi kita jangan memilih duduk di tempat dua-dua tu. Kita hanya duduk dengan Allah, siapa yang menjadikan baik dan buruk. Kita duduk di sini, itu tempat paling selamat. Ajar diri kita. Memang mula-mula susah. Sebab kita dah terbiasa nak duduk tempat baik je. Tak baik kita protes. Tapi kita ajar diri kita, ajar. Sebab Allah dah didik diri kita supaya duduk dengan Allah. Irji'i ila rabbik. Kita duduk selalu dengan Allah, kita akan tahu, ya Allah, rupanya baik buruk ni semua engkau punya apa? Ya, cerita ya Allah. Jangan anggap sangat itu satu benda yang sangat kita perlu duduk tak baik, kita tak nak yang tak baik. Jangan tekan sangat.
Itu benda akan baik buruk akan berlaku dalam hidup kita. Tapi pastikan kita dengan Allah, baik ke buruk ke, kita pastikan diri kita tetap kebal dengan Allah, tetap kita ikat diri kita dengan Allah. Itu manusia yang bijak, manusia yang mendapat kemenangan. Ikhwan, bagaimana kita nak aulahkan? Bagaimana kita nak aulahkan, Ikhwan? Jangan ikut kepada apa yang kita nak hidupan. Kita pastikan kita sentiasa dengan Allah. Jangan adakan dalam pemikiran kita, aku nak ni lah, aku nak macam ni lah, aku tak nak ni, aku nak ni. Jangan ajar dalam pemikiran kita, dalam diri kita berpikiran gitu. Itu pun jangan diada. Itu bukan senang. Tapi inilah dia cara dan Rasulullah kata, jangan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na an kabisa allazi an qadada. Buang semua dalam pemikiran kita hanyalah dengan Allah. Latih. Latih diri kita. Latihan untuk mencapai kepada Allah ni paling tinggi dia, darjat dia adalah untuk mencapai tu kena apa? Syekh Abdul Qadir Jalani kata untuk mencapai darjat tu tadi orang solihin kena uzlah. Uzlah ni apa? Apa makna uzlah? Abang? Uzlah ni berpindah. Pindah tu ada dua cara pindah. Ada orang pindah duduk dalam hutan, duduk dalam gua. Rasulullah khalwat. Ada orang duduk tepi laut, tepi pantai, orang tak kacau. Ada orang duduk dalam hutan, dia tak mau manusia kacau. Aifan? Jadi tu uzlah. Dan uzlah yang paling dalam sekali adalah pindahnya diri kita. Pindahkan diri kita ni daripada mengaku ada kepada tidak. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi kata Syekh Abdul Qadir. Itu paling sulit. Tapi kalau kita tak jumpa guru yang membimbing, kita tak akan mampu. Kita sekadar boleh cakap uzlah. Yang Rasulullah kata, beruzlahlah kamu akan menemui jalan yang kamu hendak. Jalan Allah tidak lain melainkan dengan uzlah. Jadi uzlah yang macam mana tu Nabi cakap tadi. Berpindahlah, jangan ada rasa diri kamu. Matikanlah diri kamu sebelum pindahlah kamu ke alam akhirat. Iaitu kamu duduk di dunia tapi kamu berada dengan Allah. Mana akhirat, maknanya dengan Allah. Pindah, jangan duduk kat pada dirimu. Duduk dengan Allah. Sulit kalau tak jumpa guru menerangkan, kita tak boleh faham. Sebab benda ni selalu berlegar, kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada diri, kejap tak ada. Tapi bila kita jumpa guru tu tadi, dia akan Allah bagi keteguh. Sebab guru tu sendiri adalah wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pembimbing rohani kita untuk kita dapat skill daripada dia. Dia ajar kita skill macam mana untuk uzlah tu, untuk dapatkan uzlah yang maknanya yang mencapai kepada darjat orang ahlullah. Kalau selagi kita tak uzlah, kita tidak akan dapat mencapai maqam ahlullah. Irfan lawan. Ni pun uzlah juga ni, lawan daripada mata tu. Tadi kalau tak masuk dalam majlis ni tadi, main segar tadi. Duduk dalam majlis ni dah mula mata tu macam ada benda. Lawan. Jangan ni manja-manjakan, lawan, cari jalan lawan. Tu. Tumpukan perhatian, lawan, jangan fikir bukan-bukan. Pandang ke depan. Lawan. Semua orang akan mengalami. Kalau main tak ada kantuk. Bila masuk je majlis ni, automatik. Otak tu fikir bukan-bukan lah. Tumpukan perhatian. Lawan. Lama-lama kita akan dibagi oleh Allah petolong. Uzlah. Indah. Jangan merasa ada diri kepada yang adanya duduk di situ. Merasakan yang wujud hanya Allah. Jadi kita akan mencapai darjat orang solihin ataupun rijalullah. Rijalullah.
Kalau tidak boleh dah dapat. Dan setelah kita mendapat rijal Allah ni dia kurang tidur dia kurang. Tidurku kurang. Sebab apa? Banyak tidur tadi banyak melepaskan pengalaman-pengalaman rohani dengan Allah, kelazatan, makam-makam dengan Allah. Bila banyak tidur rugi tu. Jadi Ahlullah ni dia kurang Ahlullah kurang Tidur. dia kurangkan daripada biasanya orang awam 7, dia kurangkan 6 jam. Tahun depan kurang lagi 5 jam. Tahun depan lagi dia boleh dia kurang 4 jam. Sampai 3 jam. Sampai tinggal 1 jam aja dia tidur satu hari. Untung tak ada. Kalau orang tu wafat 65 tahun tapi tidur dia 8 jam, dengan orang yang wafat sama juga 65 tahun tapi tidur je 4 jam, mana lebih panjang umur dia sebenarnya? Tentu saja orang yang kurang tidur panjang, tak umur dia panjang. Betul tak bang? Jadi itu maka di seorang orang arif pijak pandai dia kata kurangkan tidur tadi, dengan bukan maknanya kurang tidur kita borak-borak dengan orang yang cerita-cerita yang menghayalkan. Kita betul-betul musyahadah kepada Allah. Kita betul-betul ceritakan tentang ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Kita luangkan masa kita. Tidur kita tu kita tukarkan kepada aktiviti yang kerohanian, yang bawa kita lebih asyik kepada Allah. Betul. Jadi orang-orang Ahlullah dia kurang tidur. Satu lagi banyak diam. Diam tu tadi makna dia hanya bukan diam bisu orang jawab satu patah, bukan. Dia kalau cerita-cerita yang tak mengalir kepada mengesakan Allah, dia tak berapa minat dia. Tapi bercerita-cerita tentang dia akan itu maksud saya diam yang maknanya diam kena pada tempat dia. Tu orang Ahlullah dia kalau dia time bercakap, kalau Allah suruh bercakap, dia akan bercakap benda-benda yang membawa kita kepada kedekatan, mentauhid kepada Allah. Tapi kalau tak pada tu cerita yang lain, dia diam je. Sikit-sikit dia cakap. Dia tak berapa syok. Dia syok cerita tentang tu makna diam tadi. Lepas tu dia ni suka menyendiri. Orang rijalullah, Ahlullah ni suka menyendiri supaya dia selalu musyahadah dengan Allah. Dia selalu asyik dengan Allah. Jadi itulah kelebihan orang Ahlullah. Jadi itu cara dia. Keempat ni tadi. Tapi yang paling pertama, uzlah. Meninggalkan nama engkau. Uzlah yang paling hebat sekali. Menghilangkan diri engkau. Jangan dia merasa diri. Kalau kau duduk dalam hutan pun, duduk kat tepi pantai, kau kan tak ada pun, tapi kau ada rasa diri engkau pun tak selesai juga uzlah. Jadi uzlah yang paling tinggi iaitu engkau tak ada buangkan. Kau duduk dengan orang ramai juga tapi engkau tak ada rasa kendirian. Bukanlah saya cakap kat gua ke kat dalam hutan tu tak betul uzlah, tu uzlah juga. Yang paling ibu sebenarnya kau kat mana pun diri kau hilang. Uzlah tu pindah. Berpindah kepada yang wujud yang kekal. Siapa? Untuk tujuan tu sebenarnya. Jadi bila kita dah uzlah, kita banyakkan kurangkan tidur. Daripada 7 jam kepada 6 jam. Lawan 6 jam, tak boleh lebih satu hari. Kita dah sampai set. 1 jam ni untuk kita nak kurangkan tidur ni untuk kepada Allah. Tahun depan lagi boleh 5 jam pula. Jadi 2 jam tu kita bukan 2 jam tu kita buat benda tak elok. Kita pergi kepada kedekatan kepada Allah, ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kita lebih kurangkan sampai tinggal 1 jam, okey lah tu. 1 hari 1 malam kita tidur sana 1, okey lah tu. Tapi bukan sekaligus kita buat. Kita buat ikut kemampuan kita step. Orang biasa tidur 7 jam jadi kita turun 6 jam. Tak adalah mengejut sangat. 10 jam ada. Ada orang tidur 10 jam tapi rugi tak? Jangan salah orang lah. Jangan sebut nama orang. Tak boleh tak boleh sebut nama-nama orang. Pelan dulu depan orang.
Jadi lepas apa tadi? Lepas uzlah, meninggalkan nama kita, diri kita. Kita sentiasa merasakan yang ada wujud hanya Allah. Uzlah yang paling tinggi kita kena lakukan. Itu ibu dia. Kemudian kita kurangkan tidur. Lepas tu apa lagi tadi? Banyak berlapar, betul? Berlapar tak sebut tadi kan? Dia banyak kurangkan, banyak kita berlapar. Ya? Kurangkan makan. Ipan kurang makan lemah lah. Tapi tak apa. Jangan makan sekaligus banyak. Mana bukan tak boleh makan kan? Boleh makan tapi kurang. Jangan sekaligus banyak makan. Rasa-rasa dah kenyang sikit cukup. Jadi kita kena susun. Jangan pula nasi tu dah banyak lah. Kita sukat dulu nasi tu. Jangan sebut banyak dulu. Kita asingkan dulu. Ambil sikit dulu. Kita ajar diri kita. Ajar diri kita. Jangan dah banyak lah ni. Tapi kita bedah juga. Asingkan dulu. Itu tak apa. Tu tak apa je lah. Tu. Bang faham tak? Kurang. Lepas tu banyak berdiam diri. Berdiam diri tu bukan makna dalam kita ingat Allah. Luar tu diam diri. Dalam tu ingat Allah. Dan bila orang ajak berborak cerita pasal Allah, pasal mengenal diri mengenal Allah, kita seronok ceri. Bukan diam je orang ajak cerita pasal bab mengenai Allah pun kita tahu pun kita diam diri. Tak. Salah. Berdiam diri kena pada situasi, keadaan. Kita tak boleh diam diri tu pada tempat-tempat yang ada berharga. Apa yang berharga tu? Itu contohnya mengajakkan orang tadi bercerita tentang kebesaran keesaan Allah. Kita tahu ilmu tu, kita kena cerita itu adalah emas. Itu berharga. Tapi kalau cerita-cerita tentang yang melalaikan kita selain daripada Allah, kita diam di. Kita sekejap je, lepas tu kita diam diri je. Senyum je. Faham tak? Diam diri. Apa lagi tadi? Uzlah, diam diri, lapar. Lagi banyak menyepi banyak menyendiri. Iaitu kita banyak tengah-tengah malam. Orang ahlullah tengah-tengah malam tu waktu dia. Sebab menyendiri tu dia dengan Allah, dia seronok waktu tu. Bila dia baca Quran, semalam dia diceritakan dia baca Quran, dia baca hadis, dia baca apa kisah-kisah kitab-kitab dalam Al-Quran tu. Kisah surga ke neraka ke. Dia tak terpaut. Maknanya maksud saya, dia bukan dia tak nak, dia dah memiliki itu tadi. Maknanya dia dah duduk dengan cahaya Allah. Dia dah tenggelam dengan Allah dalam dia membaca. Itu saya cakap tadi, dia menyendiri, dia hanya nak dengan Allah. Kalau diceritakan dengan nikmat syurga tu, dia macam, minta maaf saya cakap, bukan dia nak menghina nilai syurga tu, sebab dia dah dapat pemilik dia. Menyendiri tu dia dapat keasyikan dengan Allah. Dia dah dapat zuk dengan Allah. Lebih sedap dia daripada apa yang dihidangkan di bidadari ke makanan yang lazat-lazat di dalam surga tu. Dia dah dapat yang lebih lazat, iaitu Allah. Bidadari, keindahan bidadari tu semua dia tak dapat apa, dia dah rasa dia tak indah. Yang menjadikan bidadari tu dia dah dapat lagi indah. Dia dah dapat. Ini kita tak dapat. Kita ke tengok bidadari, kita dah termenung seminggu dah. 2 minggu termenung tengok dia sasau itu. Bidadari tu apa? Wanita yang cantik, yang tak pernah dilihat oleh mata orang. Sangat cantik. Kalau Ipan tak boleh nak gambarkan lagi, Ipan. Kalau abang cerita pun Ipan tak boleh gambar lagi. Ipan punya keindahan tu mainan-mainan. Kan? Jadi jangan fikirkan tu dulu. Semua Ipan kena tahu keindahan tu adalah milik Allah. Apa pun keindahan yang Allah tajalikan itu semua adalah percikkan supaya kita tahu Allah tu lebih indah. Nak menyatakan dia tu lebih indah. Kalau dia tak nyatakan pada kita yang kecil-kecil, kita tak faham. Kalau dia tak nyatakan bidadari, tak nyatakan perempuan cantik, tak menyatakan apa saja yang indah-indah, kita tak faham apa tu indahnya dengan Allah. Betul? Jadi dia nyatakan tu untuk kita belajar. Oh, rupanya engkau lagi indah ya Allah. Baru kita faham.
Kalau syurga tu indah, kita duduk dalam tu bahagia, tapi dengan Allah lebih 1000 kali bahagia. Tu saya nak bagi tahu tadi. Jadi orang-orang ahlullah, rijalullah, dia gitu, dia dah dapat Allah. Jadi bila dia baca Quran, dia tak duduk kat situ. Dia neraka, dia tak duduk situ. Azab kan? Sebab dia bagi dia, kalau misal kata dia tu lupa Allah, tu lebih azab. Salam. Tadi apa yang sampai di mana tadi? Sampai kat mana tadi dah? Uzlah dah tadi dia dah sampai. Yang orang ahlullah ni tadi dia tidak takut. Mana bukan takut, mana istilah bukan takut. Dia lebih takut lagi, lupa pada Allah, lebih azab lagi daripada azab neraka tu tadi. Dia dah menyelam tadi. Azab tadi, lupa pada Allah tu lebih azab lagi. Dia dah latih diri dia bila lupa pada. Dan dia kata nikmat tu tak cukup nikmat kalau kita tak dengan Allah. Mana kalau selain daripada Allah tu bukan nikmat bagi dia. Bagi dia nikmat tu hanya di sisi Allah. Dia manusia yang dah macam tu. Itu nak mencapai ke situ tu, saya cakap tadi bukan maknanya kalau kita tak uzlah betul-betul, uzlah yang batin ni tadi, mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita tak ada rasa kedirian, uzlah tu tadi, tak akan boleh sampainya. Dan kau tak akan boleh fikir, kau akal macam mana dia ni. Tak boleh. Dan kalau Allah pilih orang tu, dia dapat taufik, hidayah daripada Allah, dia boleh buat gitu, tu semua adalah rahmat Allah. Dan Allah sentiasa berkehendak. Dia tahu kita ni tak ada tuju kita dijadikan semuanya pulang kepada dia balik. Memang kita sebab itu dia katakan wa qadara rabbuka alla ta, hendaklah kau tetap, sebab dia tahu melalui manusia yang dijadikan mesti nakkan kepada innalillahi, dia datang daripada Allah pasti nak, maka dia buatkan jalan-jalan tu tadi. Jalan yang paling mencapai itu adalah mengenal diri, mengenal Allah, iaitu dengan jalan uzlah. Pindahkan. Selama ni kita rasa macam kita ada, kita bawa kereta ke sana ke sini, kita bawa motor ke sana, kita bawa diri kita kembali, kita rasa kita yang menyusun, mengontrolnya. Tapi bila kita dah uzlah, kita kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu, kita pindahkan, hilangkan diri kita, baru kita tahu selama hari ni kita semua disusun oleh Allah. Tak ada satu detik, satu jegukan jantung, tak ada yang kita buat, semuanya dia yang berbuat. Cuma kita menutupi, kita mengaku kita yang buat. Betul? Tapi kalau tak mengaji benda ni, kita sampai bila kita tak percaya? Kita PhD minta maaf lah, banyak macam mana pun, tapi kita tak mengaji, kenal diri, kenal Allah. Sampai bila pun kita tak boleh duduk kepahaman ni. Kita berlawan ada lagi, kita mempertikaikan lagi ada. Sesat si Aziz ni, apa cerita semua Allah je. Dia tak faham. Habis orang tu merompak ke, dia buat jahat, dia tu semua Allah yang buat lah. Dia tak faham. Sebab dia masih lagi memilih kalau yang baik tu daripada Allah, yang buruk daripada dia masih letak di situ lagi. Padahal Allah dah bagi tahu qada dan qadar tu ketentuan Allah. Aku nak jadikan iblis ke, aku nak jadikan buruk ke baik tu hak aku. Mengapa kau mengatakan ada pula kuasa lain daripada iblis tu? Daripada iblis, syaitan, apa benda pun ni, benda batil semuanya daripada mana? Dajjal, Ya'juj, Ma'juj tu daripada mana? Kita mengaji ni biar kita kenal Allah dulu, kenal diri, kenal Allah, barulah kita faham apa benda yang Allah tajalikan sekalian alam ni, baik buruk, apa benda-benda batil, baru kita faham. Tapi kita tak mengaji tu dulu. Nabi ajar tu dulu, tauhid dulu, kenal diri, kenal Allah dulu, tauhid kan. Kita dah melangkah-langkah nak masukkan ilmu ni, dah takut-takut pula dah. Kita bersandar pada ilmu. Mana boleh sandar ilmu? Sandar, tetap belajar ilmu, sandar dengan Allah, bukan dengan ilmu tu tadi. Sebab kalau kita bersandar dengan ilmu, maknanya kita dah mensekutukan Allah. Allah suruh belajar, bukan bersandar kepada apa yang kau belajar. Allah suruh kau belajar supaya kau tahu, engkau kena bersandar kepada siapa yang kau dapat ilmu tu. Ilmu tu daripada mana?
Allah. Jadi kalau kau duduk kat ilmu tadi, dalam kau dah membuat sesuatu makam ataupun berhala. Bukan saya tak bagi belajar, tapi jangan kau jadikan ilmu tu berhala. Kau menetapkan gini. Tak boleh. Yang boleh menetapkan Allah. Kau duduk dengan Allah, nanti datang hukum suruh macam mana, kau minta pada fatwa pada Allah dulu. Pak, Allah Ta'ala kata ayat ni, baru kau ambil. Ini jadi apa-apa pun kau sandar pada ayat dulu. Kau nampak ayat ni dulu. Kau pergi ke ayat tu dulu ke Allah dulu patutnya kau tanya. Dengan siapa dulu kita harus tanya? Allah. Barulah nilai kita di sisi Allah tu baru kita tahu, ya Allah hebatnya Engkau ya Allah. Baru aku faham ilmu tu. Tapi kalau aku sandar duduk kat ilmu, berapa banyak ilmu tadi, air lautan jadikan dakwat untuk tulis kalimat-kalimat tu Rabbi. Sampai bila pun tak habis. Ditambah air lautan tu jadikan dakwat, tak habis Allah Ta'ala kata. Jadi waktu kau nak kumpul banyak-banyak, belajar tu, kita belajar, letak tepi, kita duduk dengan Allah. Nanti Allah suruh ambil mana-mana ilmu, kita baru kita ambil. Besok yang lain, bab lain pula, cara dia kita tetap kena tanya 24 jam dengan Allah. Bukan refer tu pada yang kita belajar ilmu tu tadi. Bukanlah saya cakap tak boleh belajar, tapi letakkan tepi. Kita selalu dengan Allah. Nanti orang tanya soalan, kita tanya Allah, mana Allah kata surah ni, baru kita buka. Orang tanya hadis ni, baru kita buka hadis ni. Jadi fatwa dulu kepada Allah, jangan pada kitab ilmu dulu. Faham tak? Apa dia? Hadis dalam bahasa Melayu. Hadis ni maknanya perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis, maknanya hadis bahasa kita adalah nyampai. Ma'amma binikmati rabbika fahad. Nikmat-nikmat yang kau dapat Muhammad di sisi aku, sampai. Apa? Jadi kita rasa dengan Allah lazat tu tadi, kita sampaikan. Kita tak boleh simpan. Tak boleh. Tapi sesuaikanlah bila Allah tu suruh. Tapi kalau Allah tak suruh, maknanya kita dengan dia je lah, rasakan kelazatan dengan dia je lah. Kan? Bila dia suruh sampaikan hadis, baru kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan tak lain juga dia dengan dia, diri dia lah. Menceritakan diri dia. Bila kita dah tenggelam dengan dia, nikmat dengan dia, tak ada kita dah. Nabi SAW bila Isra' Mi'raj, dia tenggelam dengan Allah Ta'ala, lebih rapat lagi hingga tak ada dia. Yang ada hanya Allah. Baru dia tahu rupanya kita ni semua tak ada, yang ada hanya Allah. Di situlah akan dia tajalikan, disampaikan. Baru masuk download yang asliah daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ada rasa kedian lagi, takkan masuk benda-benda asliah. Yang masuk benda-benda yang berunsur-unsur kepada ketidakaslian, kepalsuan, was-was, syak, zon, keraguan. Tapi kalau kita betul hilangkan diri, betul masuk yang asliah, apa pun kita cakap satu huruf aja masuk kat rohaniah orang yang betul-betul nak kepada Allah. Dia jadi kalimah tu jadi kalimah suci. Bila suci, dia akan masuk ke tempat yang mana yang suci. Mana yang tak suci, dia akan menendang balik. Ataupun dia tak ada bekas dia tak suci, tak ada wadah, tak isikan Allah. Jadi tak ada bekas. Dia berlalu gitu macam tuang air berlalu, tak ada bekas. Tapi kalau dia suci, dia bersih, ada bekas wadah mengesahkan Allah, dia masuk bertakunglah dia. Dia ni lah situ. Wadah dia tu mengesahkan Allah. Dia ada belajar mengenal diri, mengenal Allah. Dia ada mangkuk wadah tu mengesahkan Allah. Macam ni. Tak ada bekas, boleh tak? Tak tahulah. Berterabur lah dia kan. Dia hilang begitulah nanti. Rugi tak? Tapi kalau ada bekas, dia akan passing kepada bekas-bekas yang lain dan suci, yang wadah yang membawa mengesah kepada Allah. Jadi untunglah kita bila dapat ilmu ni. Untung tak bang? Jadi alhamdulillah, abah nak anak-anak abah makin lama makin berakhlak, jadi bertambah baik. Kita boleh memegang iaitu ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW kepada sahabat, kepada wali-wali Allah, kepada kita dapat waris macam mana wawarisa Sulaiman min Daud. Macam mana Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi Daud. Apa yang diwarisi bukan kekayaan, bukan kerajaan, tetapi ilmu mengenal diri, mengenal
Allah yang Nabi Sulaiman dapat warisi daripada bapa dia, Nabi dah tahu. Jadi abah nak mewarisikan kepada anak bapa abah dan kepada pendengar-pendengar ni untuk diwarisi apa benda? Mengenal diri, mengenal Allah. Itu yang paling tinggi. Tumpukan betul-betul perhatian. Ini ilmu yang paling tinggi Rasulullah kata. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, ya walau asas, tapi ni kalau kita amalkan dia yang paling tinggi. Sebab ni sahabat-sahabat tanya pada Nabi Muhammad SAW. Dia tanya macam mana bang? Kan abang dah cakap tu apa? Ingat tak? Siapa ingat? Sahabat ni tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling hebat? Sahabat ni tanya pada Rasulullah ni, apa amalan paling hebat? Rasulullah jawab, ilmu mengenal Allah. Sahabat ni kan tanya lain, betul? Sahabat tanya apa tadi? Amalan yang paling hebat. Tapi Rasulullah SAW jawab, ilmu mengenal Allah pula. Sahabat tanya amalan apa paling hebat, faham tak? Tapi Rasulullah jawab, ilmu mengenal Allah. Rasulullah tahu. Sahabat tanya balik, ya Rasulullah, kami bertanya tentang amalan yang hebat, bukannya ilmu. Iya. Rasulullah kata, kalau kau amalan kau hebat macam mana pun, kau haji tiap-tiap tahun, kau umrah, kau bersedekah, kau tiap-tiap malam beribadah kepada Allah pun, tapi kalau kau tak kenal Allah, tergantung amalan kau. Sebab kau bangga diri, kau rasa kau yang beramal. Tapi bila kau mengenal Allah, kat mana pun sentiasa Allah Ta'ala tahu, menerima. Engkau dah melakukan ahsanul amalan yang terbaik di sisi Allah. Sebab kau bila kau dah kenal Allah, kau dah tak ada rasa kedirian kau. Apa pun yang kau buat kebaikan, semua kau menyandarkan tu hak Allah. Itulah dia yang katakan tinggi. Bila orang dah kenal Allah, tak ada rasa diri dia lagi dah. Dia tak ada rasa lah diri dia dah orang mengenal diri, mengenal Allah. Tak ada dah. Benci dia nak ingat nama dia dah. Nabi-Nabi lagi pakar lah. PhD tinggi sekali lah. Dia pakar menghilangkan diri. 4-5 tahun lupa dia, 20 tahun dia lupa diri dia. Orang panggil dia nyawa dah, tapi dia tak ada berkeinginan atas nama dia tu tadi. Sebab nama dia tu nama yang Allah bagi. Itu nama Allah, bukan nama dia. Irfan ni nama Allah. Nama asma' Allah yang bagi. Nama Allah lah. Nama Allah ni ada banyak kan. Berapa ribu nama Allah? Bilion. Banyak lagi. Kalau dalam Quran 99 Asma'ul Husna. Nah, betul bang? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. 99 biasa kan? Nas'aluka ya manhu. Berapa kali sebut tu? 99 nama Asma'ul Husna kan? Itu dalam Al-Qur'an. Sebenarnya banyak lagi dalam Quran tu tersembunyi. Asma'ul Husna Allah. Nama-nama yang baik. Bukan 99, 3,000. 1,000 pada malaikat tidak ada pada Nabi. 1,000 pada Nabi tidak ada pada malaikat. Dah 2,000 betul? 300 Taurat, 300 Zabur, 300 Injil. Jadi 2,990. Al-Quran 99. 2,999. Jadi 3,000 lah kan, campur satu nama kalimat Allah. Itu sebenarnya itu pun sikit 3,000. Ada lagi riwayat mengatakan setiap nama-nama yang Allah berikan itu adalah Allah akan mentajalikan sifat-sifat itu tadi. Malaikat apa? Malaikat apa nama? Muqarrabin, malaikat macam-macam malaikat tu semua. Siapa yang bagi nama tu? Nak tajalikan apa malaikat, setiap malaikat nama-nama tu. Setiap ada nama, setiap ada tugas. Berjuta nama-nama malaikat. Maknanya tu daripada nama-nama siapa tu? Nama-nama Allah. Kita pun nama-nama daripada nama-nama Allah. Jadi apa yang kita nak rasa nama tu kita punya? Jadi nama tu sendiri ada nama Allah. Jadi bentuk pun musawiru, Allah yang membentukkan gini, Ipan gini semua bentuk. Jadi adakah kita yang membentukkan bentuk diri kita ni sendiri? Boleh? Tak boleh. Oh, kita main bedung madam, masuk gym kita dah. Sebenarnya itu semua dia yang membentukkan. Engkau yang sangka engkau yang membentukkan tubuh kan? Tak. Wajah kau tetap wajah tu juga.
Kan? Hebatnya Allah SWT. Dia yang membentukkan wajah-wajah kita ni. Sejuta orang wajah dia lain-lain. Allah boleh jadikan gitu. Tak ada sama kan? Memang hidung, mulut, hidung semua, tapi wajah tu, wajah muka tu lah lain. Hebatnya Allah. Sebab dia nak tunjukkan keesaan dia ganjil. Dia tak bagi sama. Kalau sama pun tetap ada lain sikit. Kalau dia kembar 3 ke kembar 2, tetap adalah lain. Hebatnya Allah SWT, kan? Nampak tak? Rasa tak kehebatan Allah SWT tu? Ya. Jadi beruntung kita duduk dalam majlis ni. Bertambah lagi rasa ketakwaan kita kepada Allah. Bertambah rasa lagi keasyikan kita dengan Allah. Ya. Kita bertambah asyik, bertambah takut, bertambah apa? Rasakan nak dengan Allah dan lupa kedirian kita. Hari-hari kita nak memproses, nak hilangkan rasa kedirian kita. Kita dah makin dibagi Allah buka di muka syafah. Allah dah singkap. Kita ingin dapat perkara-perkara yang kita tak dapat lihat di alam gaib, dibagi lihat oleh Allah. Kita bertambah yakin dengan Allah SWT. Ini semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Diberuntunglah kita dapat duduk di situ. Kita tidak memprotes. Kita sentiasa meyakini, mengimani apa saja yang akan terjadi. Qada dan qadar baik atau buruk. Bila kita belajar ni baru kita tahu yang nak menghadapi hidup kita ke depan sesaat ni adalah Allah, bukan kita. InsyaAllah sekian. Ya, macam orang ikut abang ayam dia Umi. Dia apa Zuhur abang abang. Meh. Okey abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Icas ya. Bertemu lagi kita dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sentiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berkasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang nak menyatakan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang lain menampakkan diri kita, itu yang nak menyatakan esanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ada lain perkongsian hari ini. Allah Ta'ala telah menggerakkan bahawasanya nak menyatakan hari ini adalah peringatan. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan satu kerja yang mana kita sentiasa mewujudkan video YouTube ni. Jadi saya nak memberi peringatan untuk diri saya kan, semua sekali yang mendengar ni sekali. Cuba kita fikirkan video-video yang sebelum ni dan peringatan-peringatan yang sebelum ni, cuba kita fikirkan bahawasanya benda ni akan kita dengar insya-Allah. Biiznillah insya-Allah. Memang kita akan dengar. Tapi kita fikirkan balik apa yang dimuzakarakan hari itu dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita ni tak ada besok yang akan datang, kita ni tak ada current, tak ada api, tak ada air, tak ada apa semua. YouTube ke apa semua, handset ni semua tak ada. Bayangkan benda ni memang tak ada dah. Memang tak ada dah. Jadi saya berharap saya memberi peringatan untuk diri saya juga kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dengar, jemaah-jemaah, kawan-kawan dan sahabat, cuba fikirkan apa yang saya cakap ni. Dengarlah dengan teliti bahawasanya benda ni amat berharga. Besok dah terpadam, tuan-tuan tak boleh dengar lagi. Allah tu yang saya amat takut. Khauf, saya takut. Ini Allah Ta'ala bagi tahu ni sebenarnya. Jadi saya itulah sebab tu saya sampaikan. Jangan ada peluang ni, dengar baik-baik. Sebab kita pun tak tahu benda ni tiba-tiba terpadam, kita punya current ke apa, kita terpadam, kita tak dapat dengar dah. YouTube apa semua, handphone semua tak ada dah. Allah. Jadi kita pun rasa macam menyesal lah. Jadi jangan menyesal pada hari akan datang. Padahal kita dah dekat dah ni sebenarnya. Jadi saya memohon Allah Subhanahu Wa Taala, saya memohon, saya mendoakan semua, semoga Allah Ta'ala buka. Tak kira siapa dia tu, bukan orang Islam ke apa ke, dia bangsa apa ke, bangsa Yahudi ke, bangsa apa ke,
bila Allah Ta'ala dah menggerakkan la tataharrufu zaharatan illa biiznillah, didengar, dia tetap akan beriman insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji di majelis hukum. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama menjadi hamba yang banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur itu menunjukkan bahwa yang memuji itu bukan diri kita, melainkan dirinya sendiri yang memuji dirinya dia. Oleh itu kita harus selalu bersyukur alhamdulillah. Semoga kita semua diberi keteguhan dan kemantapan iman untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kerana kita dapat merasakan yang memuji itu adalah dia. Kalam yang kita menggunakan adalah kalam dia. Jadi tidak ada perkataan melainkan kalam dia. Dan kalam itu berasal daripada kehendak. Kehendak itu tidak lain daripada zat esanya. Dialah yang mengesakan dirinya. Dialah memuji dia, itu tandanya tadi. Jadi tenggelamlah selalu di situ. Nanti kita akan menikmati yang dikatakan kemanisan yang tidak akan ada pahit kata Rasulullah, di mana kita merasakan wa amma bi ni'mati rabbika fahad, nikmat yang betul-betul kita tenggelam dengan Allah. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, dia tenggelam rapat lebih kepada 2 pusat dan lebih rapat lagi hingga hilang Nabi SAW. Di situlah yang dikatakan dia ni'mati rabbika fahadis. Dia tenggelam keasyikan dengan Allah hingga tak adalah diri Muhammad lagi. Yang ada adalah esa Allah SWT. Di situlah duduknya. Yang dikata bernama zat yang bernama laisa kamitslihi syai'un, yang meliputilah sekalian alam ini. Maka di situlah kita akan semuanya kita akan nampak sekalian alam ni atas perbuatan-perbuatan Allah, kehendak-kehendak Allah. Itu yang nikmatnya bila kita dah nampak semuanya hak Allah semua dah. Jadi kita tidak ada kerisauan dah. Yang kita risau kita tak duduk dengan Allah. Jadi carilah jalan, olahkan diri kita supaya kita dapat betul-betul tetap dengan Allah. Apa kondisi ketahanan, apa pun ujian baik, senang, macam mana pun susah, kita pastikan kita dengan Allah. Itu yang nak dijaga. Kadang-kadang kita kena ujian, kita boleh tahan, kita dengan Allah. Tapi kadang-kadang bila nikmat besar sampai yang di luar, kita terlupa yang kita akan gagal dengan Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Yang pentingnya jangan kita tertipu dengan nikmat yang besar di luar. Dan juga jangan kita duduk kepada bila seseorang itu tidak suka kepada kita ataupun membenci kita, kita turut membenci orang. Kita tetap kena nampak itu juga perbuatan Allah. Yang membenci, yang menyukai itu sama. Kalau kita nampak itu sama, maka kita dah mencapai benar-benar dengan Allah. Sebab orang maki kita, iri hati, buat dialog dengan kita, kita tetap sama. Yang penting kita nampak itu daripada Allah. Begitu juga orang puji kita semua, kita tak nampak kita dipuji. Kita tahu yang memuji itu adalah dia dengan dia. Dapat duduk di situ, itulah saya cakap tadi, nikmat yang paling duduk minta Allah tegur. InsyaAllah. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Terima kasih atas perhatian penuh. InsyaAllah bila kita perhatian penuh, kita jadi pendengar yang baik, Allah akan kurniakan wa'atokna ketaatan. Dan saya minta maaf ada dalam saya menyampaikan ada rasa kedirian saya sikit. Saya minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.